Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan kelas dengan umur kita Al-Fatihah dan sedekahkan kepada seluruh ahli keluarga. Semoga kita mendapat syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Untuk kuliah pada minggu ni kita akan menggunakan rakaman video. Tajuk kuliah pada minggu ini adalah strategi penetapan harga dalam campuran pemasaran. Kita tengok objektif menerangkan faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi harga serta kaedah-kaedah menentukan harga sesuatu produk ataupun penawaran. Objektif khusus, kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi keputusan perletakan harga firma. Yang kedua, mengetahui kaedah penentuan harga berasaskan kos. Yang ketiga, mengetahui kaedah penentuan harga berasaskan pembeli dan berasaskan persaingan. Dan yang keempat, mengetahui kaedah penentuan harga berasaskan kaedah penentuan produk baru, iaitu penembusan dan penarahan. Okey. Harga merupakan salah satu strategi dalam campuran pemasaran, di mana di antara 4P, harga merupakan sesuatu yang akan membuahkan hasil ataupun keuntungan. Okey, melalui penetapan hargalah kita dapat mengutip keuntungan untuk syarikat melalui penjualan barang dan perkhidmatan. Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberi. Secara luasnya, harga adalah jumlah kesemua nilai yang pengguna tukarkan bagi mendapatkan faedah memiliki atau menggunakan produk dan perkhidmatan. Harga merupakan satu-satunya elemen campuran pemasaran yang mengeluarkan hasil yang seperti saya cakap awal tadi. Sementara ketiga elemen lagi merupakan kos ataupun pelaburan. Harga juga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dalam 4P kerana ianya boleh diubah mengikut kesesuaian pasaran. Sebab itu kita sebagai pelanggan, pengguna melalui fasa-fasa penurunan harga, kenaikan harga. Okey, sebab ianya adalah fleksibel. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Sebelum strategi penentuan harga dibentuk, sebuah firma mesti menganalisis apakah faktor-faktor dalaman dan keluaran yang mempengaruhi keputusan. Okay. Kita tengok faktor dalaman. Faktor dalaman itu adalah terdiri daripada objektif pemasaran. Okey. Strategi yang dibentuk perlulah berdasarkan objektif yang telah ditetapkan oleh sesebuah syarikat. Objektif yang sering digunakan termasuklah untuk survival, meneruskan hidup, memaksimumkan keuntungan, kepimpinan share dan kepimpinan dalam kualiti produk. Okey. Untuk survival, objektif firma adalah untuk meneruskan perniagaan. Peletakan harga yang rendah adalah untuk meningkatkan permintaan dan pada masa ini untung kurang diutamakan. As long as barangnya habis dijual, sekurang-kurangnya mereka dapat pulang modal dan boleh pusing modal untuk meneruskan perniagaan. Okey. Yang kedua, memaksimumkan untung semasa. Peletakan harga bagi tujuan memaksimumkan keuntungan semasa syarikat. Kebiasaannya harga tinggi diletakkan. Yang ketiga, kepimpinan share pasaran. Objektif firma adalah untuk mendapatkan share pasaran yang besar.
Firma percaya syarikat pasaran yang terbesar akan dapat dicapai kos yang paling minimum dan keuntungan yang paling maksimum. Yang ketiga, kepimpinan kualiti keluaran. Firma akan mengeluarkan keluaran yang paling bermutu di pasaran. Harga yang tinggi diletakkan bertujuan untuk menanggung kos R&D dan kos pengeluaran satu produk yang berkualiti. Strategi campuran pemasaran di dalam marketing mix 4P, harga merupakan salah satu elemen di dalam campuran pemasaran. Keputusan berkenaan harga perlu dikoordinasikan dengan keputusan mereka bentuk produk, mengagih dan melakukan promosi untuk menghasilkan program pemasaran yang konsisten dan berkesan. Keputusan yang dibuat ke atas marketing mix 4P yang lain akan mempengaruhi keputusan penentuan harga. Misalnya, sebuah syarikat yang ingin membentuk produk yang berkualiti tinggi perlu meletakkan harga yang tinggi untuk meliputi kos yang lebih tinggi. Okey, kos. Syarikat perlu meletakkan harga yang akan meliputi kos pengeluaran, pengagihan, penjualan dan pada masa sama menghasilkan pulangan yang setimpal dengan usaha dan risiko yang ditanggung. Kos sesebuah syarikat merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi penentuan harga. Firma yang mempunyai kos yang terendah dapat menetapkan harga yang rendah dan akan menghasilkan jualan keuntungan yang lebih. Kos terbahagi kepada dua, kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ialah kos yang tidak akan berubah walau berapa banyak jumlah pengeluaran atau jualan yang dibuat. Contoh, sewa dan gaji pekerja. Kos berubah pula ialah kos yang akan berbeza pada peringkat pengeluaran yang berbeza. Contoh, kos bahan mentah yang diperlukan adalah berbeza mengikut peringkat pengeluaran. Pertimbangan organisasi, pihak pengurusan mesti menentukan siapa di dalam organisasi yang patut menentukan harga dalam syarikat-syarikat kecil. Harga selalunya ditetapkan oleh pengurusan atasan dan bukan jabatan pemasaran atau jualan. Dalam syarikat-syarikat yang besar, penentuan harga biasanya dikendalikan oleh pengurusan bahagian atau pengurus lini produk. Dalam pasaran industri, jurujual mungkin dibenar dalam berunding dengan pelanggan dalam jeda harga tertentu. Namun demikian, pengurusan atasan menetapkan harga objektif dan polisi penentuan harga dan ia sering meluluskan harga-harga yang dicadangkan oleh pengurusan tahap bawahan atau jurujual. Pihak lain yang turut terlibat di dalam penentuan harga seperti pengurus jualan, pengurus produk, pengurus keuangan dan akaunten. Faktor-faktor luaran, pasaran dan permintaan. Sebelum penetapan harga dibuat berasaskan pasaran dan permintaan, ahli-ahli pemasaran mesti terdahulu memahami hubungan di antara dua faktor tersebut. Okey. Penentuan harga dalam pasaran yang berbeza. Terdapat 4 jenis pasaran yang berbeza yang memberi cabaran kepada penentuan harga. Pertama, kita ada persaingan tulen. Pasaran ini terdiri pada ramai pembeli dan penjual yang berdagang dalam barangan komoditi yang serupa seperti beras, timah dan getah. Tidak ada seorang pembeli atau penjual boleh mempengaruhi harga kerana ia adalah harga yang dikawal oleh kerajaan. Contohnya, penjual tidak boleh menaikkan harga kepada pembeli kerana pembeli akan membeli daripada penjual lain pada harga yang rendah. Strategi pemasaran tidak memainkan peranan yang penting pada jenis persaingan ini. Kedua, persaingan monopolistik, iaitu pasaran mengandungi ramai pembeli dan penjual yang berdagang di bawah harga yang berbeza. Harga yang berbeza ini berlaku kerana penjual dapat membezakan tawaran mereka kepada pembeli. Yang ketiga, persaingan oligopoli.
iaitu pasaran yang mengandungi sedikit bilangan penjual yang sangat peka kepada strategi penentuan harga dan strategi pemasaran antara mereka. Produk yang ditawarkan terdiri pada produk yang seragam seperti besi dan timah atau produk yang tidak seragam seperti kereta dan komputer. Bilangan penjual sedikit kerana penjual baru sukar untuk tembus pasaran. Keempat, monopoli tulen, iaitu pasaran ini mengandungi hanya seorang penjual dan biasanya terdiri pada kerajaan. Contohnya syarikat air Melaka, Syabas, atau syarikat yang dikawal oleh kerajaan, elektrik dan telefon. Monopoli kerajaan mungkin menetapkan pelbagai objektif penentuan harga. Ia akan menetapkan harga di bawah kos kerana produk sangat penting kepada pengguna dan pengguna mungkin tidak berkemampuan untuk membayar kos penuh. Tanggapan pengguna terhadap harga dan nilai. Penentuan harga yang berkesan dan berorientasikan pembeli melibatkan pemahaman tentang berapa banyak nilai yang pengguna letak ke atas faedah yang mereka akan terima dari produk dan kemudian menetapkan harga yang bersesuaian dengan nilai. Faedah itu termasuk faedah sebenar dan faedah tertanggap. Strategi penentuan harga yang baik mengenal pasti keperluan pengguna dan tanggapan mereka. Harga mesti dipertimbangkan selari dengan elemen marketing mix yang lain sebelum program pemasaran dapat ditetapkan. Okey, kita tengok persaingan. Harga dan tawaran pesaing dapat mempengaruhi keputusan penentuan harga syarikat. Apabila pengguna ingin membeli sesuatu produk, mereka akan mempertimbangkan produk tersebut dengan produk-produk pesaing. Selain itu, syarikat yang mempunyai strategi harga tinggi dan margin tinggi akan menggalakkan ramai pesaing memasuki pasaran. Syarikat juga perlu mengetahui tentang harga dan kualiti yang ditawarkan oleh pesaing. Faktor-faktor luaran yang lain, syarikat perlu juga mengambil kira faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang meleset mempengaruhi keputusan penentuan harga kerana mempengaruhi kedua-dua kos pengeluaran produk dan tanggapan pengguna ke atas harga dan nilai sesuatu produk. Okey, kaedah penentuan harga. Kita nak tengok macam mana cara harga ditentukan. Ada beberapa cara lah. Yang pertama, penentuan harga berasaskan kos. Kita tahu kos ada dua, kos tetap dan kos berubah. Penentuan harga berasaskan kepada tokokan kos. Dalam kaedah ini, kos penjual akan ditentukan dan sejumlah wang tertentu atau 1% kos akan ditambah tokok ke atas kos penjual dalam menetapkan harga. Tokokan piawaian ke atas kos produk akan dikenakan. Bagi menjelaskan penentuan tokokan kos, andaikan sebuah syarikat pengeluar pakaian sukan mempunyai kos dan jualan terjangka seperti berikut. Ini ada dalam modul yang saya share tu. Okey, katakan kos berubah RM20, kos tetap RM500,000. Okey, unit jualan terjangka dia punya ramalan jualan dia RM100,000. Kos pengeluar bagi setiap pakaian sukan adalah kita nak kira kos unit dulu. Dia punya formula kos berubah campur kos tetap bahagi dengan unit jualan. Ramalan jualan tu lah. So, kos berubah dia RM20 campur kos tetap RM500. Bahagi dengan unit dijangka RM100,000. So, harga kos seunit baju sukan RM25. Andaikan pengeluar ingin markup 20%, maka harga jualan ataupun harga tokokan kos unit 1 tolak pulangan yang dikehendaki dari jualan. So, katakan markup tadi 20% kan. Okey, so 1 tolak
0.2. Okey, 25 kos yang seunit tadi bahagi dengan 1 tolak 0.2 iaitu peratus markup. So total RM31.25 untuk satu baju sukan. So untung dia dekat situ RM31.25 tu tolak RM25. So untung dia berapa? Untung dia RM6.25. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan harga menggunakan tokokan kos. Penentuan harga analisis pulang modal merupakan salah satu pendekatan dalam penentuan harga berorientasikan kos. Penentuan harga dikenali sebagai penentuan harga untung sasaran. Okey, di bawah kaedah ini, firma cuba menentukan harga di mana ia akan pulang modal. Pulang modal ni maksudnya dia tak untung, dia tak rugi. Dia dapat modal balik. Okey. Konsep yang digunakan dalam penentuan harga ini ialah konsep carta pulang modal. Pulang modal ini menunjukkan jualan kos dan jumlah hasil terjangka pada tahap jumlah jualan yang berbeza bagi syarikat pengeluar pakaian sukan. So, kos tetap syarikat RM500. Dan ini tidak akan berubah walaupun jumlah jualan meningkat ataupun menurun. Seperti sewa kedai, api air. Kos berubah akan dicampurkan dengan kos tetap untuk mendapatkan jumlah kos. So, kos berubah ini akan berubah mengikut jumlah jualan. Keluk jumlah hasil bermula dengan sifar dan meningkat setelah setiap unit dijual. Cerun keluk jumlah hasil menggambarkan harga ialah sebanyak RM40 sehelai. Keluk jumlah hasil dan jumlah kos bertemu pada 25,000 unit. Ini ialah jumlah pulang modal. Maknanya kalau dia nak selamat, dia nak terus hidup dalam market, at least dia kena jual sebanyak 25,000 unit. Baru dia akan dapat pulang modal. Kalau bawah daripada 25,000 unit, dia akan mengalami kerugian. Dan kalau dia lebih daripada 25,000 unit, maka dia akan dapat untung lah. So, ada cara dia macam mana nak kira harga titik pulang modal, iaitu formula dia jumlah pulang modal, dia punya formula kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah. Okey, macam tadi contoh dia, jumlah pulang modal dia 500k. 500,000 kos tetap bahagi dengan RM40. Harga tadi yang dia anggarkan tolak dengan RM20. So dapatlah 25,000 unit. Okey, so kaedah penentuan harga. Kaedah penentuan harga, penentuan harga berasaskan pembeli. Setengah syarikat menggunakan nilai tertanggap keluaran sebagai asas penentuan harga. Penentuan harga ini menggunakan tanggapan pembeli tentang nilai keluaran, bukan kos penjual. Firma menggunakan elemen-elemen bukan harga dalam campuran pemasaran untuk membina nilai tertanggap di dalam fikiran pembeli. Contohnya, harga sepinggan mi goreng yang dinikmati di tempat yang berbeza. Sepinggan mi goreng mungkin harga RM2.50 kalau dekat warung, RM4 di restoran hawa dingin, dan RM15 tu mungkin di restoran hotel ataupun restoran mewah. Setiap restoran tersebut boleh meletakkan harga yang lebih tinggi kerana nilai bertambah dengan suasana yang dinikmati oleh pembeli. Lagi tinggi keselesaan seorang pelanggan, maka harga tu boleh jadi tinggi juga. Okey. Penentuan harga berdasarkan persaingan. Pengguna biasanya membuat penilaian produk berasaskan harga yang pesaing kenakan untuk produk yang serupa. Oleh itu, pihak pemasar harus peka dengan harga yang diletakkan oleh pesaing. Pesaing pihak berkepentingan syarikat. Dia adalah
pihak-pihak yang berkepentingan. So apa yang pesaing buat sepatutnya kita kena ikut. Seterusnya, penentuan harga pada kadar kini. Firma menetapkan harga berdasarkan harga pesaing dan kurang tertumpu kepada kos atau permintaannya sendiri. Firma mungkin meletakkan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah daripada pesaing utama. Firma-firma yang lebih kecil akan mengikuti market leader. Okay, apabila pemimpin pasaran mengubah harga, mereka turut mengubah harga lah. Dia tak boleh, kalau pesaing tu tawarkan harga RM1, dan kita tak boleh nak tawarkan harga RM10. Memang kita tak akan boleh bersaing dengan mereka. Okay. Penentuan harga ni dia lebih popular di kalangan pasaran industri. Apabila keanjalan permintaan sukar diramal atau diukur, firma merasakan bahawa harga kadar kini merupakan harga yang terbaik, diikuti bagi mengelakkan berlakunya perang harga. Penentuan harga bidar tertutup. Bidar ni apa? Bidar ni you bid lawan harga, lelong lah, macam lelong. Menurut penentuan harga cara ini, firma menetapkan harga sebagaimana yang dilakukan oleh pesaing. Apabila sebuah firma ingin memenangi kontrak, ia perlu meletakkan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Tetapi firma tidak boleh menetapkan harga di bawah kos kerana ia akan mengancam kedudukan syarikat. Ia juga tidak boleh meletakkan harga yang terlalu tinggi kerana bimbang peluang akan tipis untuk memenangi kontrak tersebut lah. Okay, so kaedah penentuan produk baru. Terdapat beberapa kaedah di dalam penentuan harga. Penentuan harga bagi produk baru merupakan salah satu daripada strategi pemasaran. Bila ada produk baru, kita akan meletakkan strategi harga pada produk baru tersebut. Harga permulaan ini mudah berubah-ubah dan penetapannya merupakan keputusan yang paling asas dalam marketing mix. Harga permulaan boleh ditetapkan tinggi untuk mendapatkan semula kos pembangunan secepat mungkin, atau menetapkan harga yang rendah agar produk berjaya mendapat bahagian pasar yang besar. So terpulang kepada syarikat sama ada dia nak mendapat kos balik dapat modal balik dengan cepat, ataupun dia boleh menangi pasaran yang besar. Terpulang, firma juga perlu menimbangkan sama ada produk tersebut merupakan produk baru yang berinovasi atau produk imitasi. So penentuan harga produk inovasi. Inovasi ni satu pembaharuan, satu yang terkini, iaitu penentuan harga produk inovasi terbagi pada dua, iaitu penentuan harga penarahan dan penembusan. Okey, so kita tengok penarahan ni apa. Penentuan harga penarahan ialah meletakkan harga paling tinggi yang mampu dibayar oleh pengguna. Tarahan. Penentuan harga ini memberi beberapa faedah, terutama bagi produk yang berada dalam peringkat pengenalan kitaran hayat produk. Polisi ini boleh menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang mampu menampung kos pembangunan. Strategi ini hanya sesuai digunakan dalam beberapa keadaan. Pertama, kualiti dan imej produk mesti menyokong harganya yang tinggi, dan mesti menyokong harganya yang tinggi dan mesti mendapat jumlah pembeli yang mencukupi yang mampu membayar pada harga tersebut. Kedua, kos mengeluarkan pada jumlah yang rendah, tidak boleh lebih tinggi daripada kelebihan menetapkan harga yang tinggi. Okey. Kalau penembusan harga pula, harga penembusan menetapkan harga yang rendah bagi memenuhi pasaran dengan mudah. Dengan cara ini, syarikat berharap untuk mendapat sejumlah besar pembeli dan bahagian pasaran. Strategi ini sesuai digunakan apabila ahli pemasaran menjangka yang pesaing-pesaing akan memasuki pasaran dengan mudah. Pertama, sekiranya syarikat berjaya memperolehi bahagian pasar yang besar
dengan cepat, pesaing akan kurang berminat untuk memasuki pasaran tersebut. Kedua, pesaing mungkin kurang berminat. Untuk memasuki pasaran ini, apabila strategi penembusan digunakan kerana harga seunit yang rendah akan menghasilkan keuntungan seunit yang rendah juga. Sebab dia punya hubungan tu positif. Bila positif, kalau satu turun, yang satu lagi pun akan turun. Pesaing mungkin mendapati yang pasaran tersebut tidak begitu menguntungkan. Okey. Terdapat beberapa keadaan yang mesti wujud bagi membolehkan strategi ini digunakan. Pasaran tersebut mesti mengandungi pengguna yang sangat sensitif pada harga, agar harga yang rendah menghasilkan pertumbuhan pasaran yang lebih. So, penentuan harga produk imitasi. Imitasi ni adalah imitate, tiru. Tapi buat sedikit pengubahan ataupun inovasi. Penentuan harga bagi produk imitasi biasanya mempunyai ketua pasaran bagi produk tersebut. Lazimnya, ketua pasaran akan mengeluarkan produk premium dan mungkin akan meletakkan harga pada paras yang tinggi bagi produk premium mereka. Dalam keadaan ini, pencabar dan pengikut mempunyai 9 strategi sama ada mengeluarkan produk yang sama taraf, sederhana atau rendah kualitinya berbanding penentuan harga. Okey. So, itu saja untuk kuliah pada hari ini. Kalau ada tak faham, boleh WhatsApp lah. Okey. So, terima kasih untuk masa kalian. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Ataupun jumpa esok untuk kelas sales. Okey, so terima kasih kelas. Assalamualaikum.